TV KPM. Jualan hebat harga murah. Oh, 50% potongan untuk produk kesihatan. Ish, ini produk untuk kulit. Bagus, ambil. Produk kecantikan untuk rambut. Okey. Ini pun produk kesihatan juga ni. Ish, bagus juga ni. Banyaknya. Yang ni pun. Ni saya bagus. Minta maaf. Awak nak beli semua ke? Mestilah ada potongan harga. Lepas tu ini produk kesihatan ni bagus. Wah, tapi awak dah cantik dah. Banyak sangat awak nak beli tu. Produk kesihatan ni bukan saja untuk luaran tapi untuk dalaman kita. Tapi saya tengok awak beli tergopoh-gapah tau. Tapi awak tak tengok langsung perkara yang penting dekat botol ni. Apa dia? Kita kena tengok sebagai pengguna yang bijak. Kita kena tengok yang pertama adalah hologram kena ada. Ada hologram tak? Hologram? Hologram tu apa? Tak ni ada. Tak ada letak balik. Jangan. Tak boleh. Kedua, kena ada nombor pendaftaran. Pendaftaran? Produk saya ada. Produk awak ada? Tak ada jugalah nombor-nombor. Tak ada pun. Jangan terlalu taksub dengan produk-produk kesihatan yang tidak berdaftar dan tak ada hologram. Bahaya tau. Jadi tak boleh beli dah ni? Letak baliklah saya rasa. Letak baliklah. Okey, jadilah pengguna yang bijak. Jom kita terus shopping, okey? Alah, tak ada pula baru nak beli yang macam mana. Assalamualaikum. Hai, apa khabar murid-murid tingkatan 4? Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya, Syamira Nazir. Hari ini, Kak Mira dan juga anda semua, kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sains untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Produk Kesihatan. Sebelum Mira perkenalkan siapa guru pada hari ini, suka juga untuk Mira perkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Nur Asmawati Makdin dari SMK Sultan Abdul Samad Selangor. Apa khabar Cikgu Asma? Sama-sama hijau kita hari ini, Cikgu. Baiklah. Terima kasih, Cikgu. Dan sekarang di studio, Mira bersama dengan seorang guru yang merupakan guru cemerlang sains datang jauh dari Kedah, iaitu Cikgu Nurul Hizan Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Mira? Khabar baik. Cikgu, apa khabar, Cikgu? Sehat, Alhamdulillah. Walaupun jauh dari Kedah, Cikgu semangat hari ini untuk bersama Mira dan murid-murid di luar sana. Tu dia, Cikgu segak dah. Hari ini dah tajuk produk kesihatan, kita kena segak. Betul, Cikgu. Baik, Cikgu. Hari ini tajuknya tentang produk kesihatan. Tapi apa yang dimasukkan dengan produk kesihatan tu, Cikgu? Okey, kalau Mira dan juga murid-murid di luar sana nak tahu mengenai produk kesihatan, jom bersama dengan Cikgu Nurul. Silakan, Cikgu. Baik. Jadi ini adalah merupakan produk kesihatan adalah merupakan salah satu subtopik bagi bab 10 iaitu kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, di mana dalam tajuk 10.4 ada tajuk yang menekankan mengenai produk kesihatan. Sebab sekarang ni di Malaysia banyak produk kesihatan yang berlambak di pasaran. Jadi perlu kita cerita mengenai produk kesihatan. Jadi hari ini cikgu nak terangkan mengenai definisi dan contoh-contoh produk kesihatan. Okey, mari Mira kita lihat. Mari, Cikgu. Pertama sekali murid-murid di luar sana. Apa itu kesihatan? Kesihatan ni sebenarnya amat penting dalam menjamin keceriaan hidup dalam setiap individu. Kalau kita sihat, seronok ke tak seronok? Seronok. Seronok. Kalau kita tak sihat, macam mana keadaan kita? Kita rasa tak ceria. Rasa tak ceria. Cakap Kedah. Tak ceria. Kita rasa murung saja. Jadi, kesihatan itu penting. Kemudian, apa sebenarnya maksud kesihatan? Keadaan tubuh badan yang tidak mengalami sebarang penyakit seperti kencing manis. Apa lagi penyakit yang ada, Mira? Apa lagi penyakit yang darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Kalau tubuh badan kita ni tidak mengalami sebarang penyakit, berarti kita sihat.
Murid-murid di luar sana, cikgu rasa ramai yang sihat. Dan kemudian, kita pula tak mudah diserang penyakit. Kadang-kadang kat sekolah kan, kawan sebelah sakit, kita kena. Tapi kenapa orang kita ni, yang salah seorang ni, tak kena pun penyakit? Macam mana dia punya ketahanan badan dia? Adakah ada kaitan dengan produk kesihatan? Persoalan juga kan benda tu kan? Cikgu. Okey, seterusnya. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada tahun 1948 mendefinisikan kesihatan itu adalah satu keadaan fizikal yang kita nampak ni Mira, luaran fizikal. Jangan bila tengok sihat je, tengok fizikal saja itu sihat, tetapi dia meliputi juga minda dan juga sosial yang sihat, cerdas serta bebas daripada sebarang penyakit yang berlandaskan keadaan sosial dan masyarakat. Jadi penting dekat sini bukan sekadar keadaan fizikal, tetapi tadi apa? Minda dan sosial yang sihat, cerdas serta bebas daripada sebarang penyakit lah. Okey, seterusnya. Adakah semua produk itu, ni persoalan dia, baik untuk kesihatan dan dapat menyembuhkan penyakit? Itu persoalan. Mira jangan jawab lagi. Murid-murid jangan jawab. Adakah semua produk itu baik? Apa kandungan? Tadi cikgu nampak ada seorang pelanggan tu. Dia main beli je. Dia ambil tangkap muat. Dah cantik nak cantik lagi. Tak puas cantik dah Mira ni. Okey. Tapi bukan untuk cantik saja kan Mira. Betul cikgu. Betul. Saya beli untuk sihat cikgu. Ya, nampak. Beli tu untuk sihat. Tetapi setengah orang beli kadang-kadang sebenarnya bukan fikirkan kesihatan sangat sebenarnya. Dia nak fikir cantik je. Dia makan secara berlebihan. Ada yang tak so. Nanti kita cerita. Okey, seterusnya. Bagaimana dapat mengetahui keberkesanan produk itu? Bagaimana kita dapat mengetahui keberkesanan produk itu? Ini semua persoalan. Kita akan rungkaikan sebentar Baik, lagi. cikgu. Seterusnya boleh kita teruskan, Mira? Semua produk kesihatan ni, Mira, okey, ada dalam bentuk yang pertama apa? Pil, serbuk dan juga lotion yang mengandungi bahan aktif. Bahan aktif? Apa itu bahan aktif? Yang memainkan peranan dalam memberikan kesan kepada pengguna produk. Ramai orang tak tahu apa itu bahan aktif. Tetapi kita akan belajar hari ini. Baik, cikgu. Bila saya tengok tiga ni, cikgu, pil, serbuk, lotion. Cikgu, apa pula yang dimasukkan dengan pil, serbuk, lotion? Lotion tu apa? Ya, cikgu faham. Bukan setakat Mira saja. Orang di luar sana pun kadang-kadang dia tak tahu yang bentuk-bentuk produk kesihatan ni banyak bentuk tau. Jadi, cikgu dah sediakan contoh-contoh produk kesihatan. Okay, jom Mira kita lihat di situ. Baiklah. Okay, Mira kena bantu cikgu tunjuk dekat murid-murid di luar sana bagaimana contoh produk kesihatan yang berbentuk pil. Mira lihat di pil di mana? Di tengah-tengah. Di sini. Okey. Jadi pil ni adalah bentuk pepejal. Okey, pepejal ya. Di mana kadang-kadang dalam pil ni dia campurkan dengan bahan pengawet, kemudian ada perisa. Kadang-kadang tengok contoh. Itu contoh pil. Itu pil lah tu. Kalau kadang-kadang kita rasa macam limau, lemon kan. Tapi yang tu ada setengah tu kita perlu larutkan dalam air. Bukan telan terus. Ada pil yang depan tu, yang itu kita boleh secara oral, secara terus. Okey, yang tu dia perlu larut dalam air. Itu pil lah tu. Baik, cikgu. Jelas? Pil, Itu pil. Okey, baik. Okey, dia keras. Dalam bentuk pepejal. Yes, pepejal. Baik, cikgu. Yang kedua tadi Mira nak tahu apa? Yang kedua saya nak tahu pasal serbuk. Serbuk. Mira, mai kita tengok. Mai pula. Mari kita tengok di bawah ke bahagian. Itu serbuk. Cuba Mira ambil sudu di depan tu. Serbuk. Saya ambil sudu kat depan. Yeah. Cikgu. Itu bukan tepung tau. Itu bukan tepung. Nampak tak saya letak kat tangan Itu saya lah. adalah salah satu produk kesihatan yang terdapat di pasaran. Yang dikatakan boleh menggantikan gula. Okey, boleh menggantikan gula. Okey, jadi kita kena tak boleh secara teruslah. Kita kena buat apa tu selanjutnya? Kena bancuh dengan ayak. Kena bancuh dengan ayak. Lu jangan pi ambil sudu pi rasa pula kan. Tak boleh macam tu. Okey. Yang sebelah tu kan Mira. Mira boleh ambil juga yang sebelah tu. Sampai tak Mira? Sebelah sini okey, cikgu. Ya. Boleh tunjuk. Ini adalah salah satu contoh produk untuk kesihatan untuk rawatan resedung. Minyak untuk resedung. Itu pun serbuk juga. Itu pun serbuk juga. Okey, boleh ambil sedikit. Okey, boleh.
Seterusnya Mira, Baik, kita cikgu. okey. Ini untuk serbuk. Ya, ini adalah contoh produk kesihatan serbuk. Okey. Seterusnya cikgu. Satu lagi lotion. Lotion. Lotion ni kita biasa tengok. Okey, banyak produk yang berbentuk seperti cecair. Baiklah. Ataupun separuh cecair dan juga dia bentuk krim. Boleh picit Mira tengok. Saya picit, tengok, Boleh kadang-kadang produk ni kan. Dia kata sapu kat mana. Yang ni bukan boleh guna secara oral, tak boleh. Ini kena apa? Ini kena sapu kat luar ni, cikgu. Sapulah. Selalunya orang nak sapu kat mana? Sapu dekat kulit. Kulit, muka, kembung perut. Betul. Sapulah. Macam-macam produk kat perut tu. Tak nak bagi perut buncit lah kan. Macam-macam sekarang ni. Ada yang dia rasa berangin. Ya, jadi dia dah campur dengan pelbagai-pelbagai. Sebenarnya dia dah bercampur dengan terdapat beberapa bahan aktif. Betul. Okey. Jadi kita akan belajar mengenai bahan aktif. Jadi Aktif. cikgu dah bagi contoh Baik, semua cikgu. Mira. Okey, seterusnya Mira. Jadi di sini apakah maksud produk kesihatan? Jadi bahan atau alat sokongan. Tetapi yang cikgu bawa di sini adalah bahan. Okey, yang membantu dalam sistem tubuh badan secara menyeluruh dari segi fizikal dan juga mental dan membantu menangani penyakit, okey, dan keadaan. Kemudian ini adalah contoh bahan aktif. Sebentar lagi kita akan bagi lagi orang kata keterangan yang lebih jelas. Ini bahan aktif, setiap produk kena ada label bahan aktif apa yang ada dalam makanan produk. Minta maaf, produk kesihatan. Okey. Jadi bahan aktif maksud dia komponen tertentu dalam satu produk yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Maksudnya dia adalah satu bahan yang kita masuk ke dalam produk. Maksudnya bahan itu dia ada kesan untuk sembuhkan kita punya penyakit, cegah penyakit. Tetapi Mira, Ya, dua atau lebih bahan aktif sebenarnya tidak boleh digunakan bersama. Oh, ya ke? Tak boleh sebab dia akan bertindak balas dan menghasilkan kemudaratan kepada kesihatan. Tetapi adakah kita tahu ada berapa banyak bahan aktif dalam tu? Kita makan je kan? Betul. Tetapi sebenarnya tak bagus kalau banyak bahan aktif dalam satu produk kesihatan. Baik, cikgu. Okey, boleh cikgu nak uji Mira? Boleh. Okey. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Uji Mira. Boleh? Okey, cuba jawab Soalan Mira. yang pertama, apakah tujuan utama penggunaan bahan aktif dalam produk kesihatan? Kalau dah kata pun bahan aktif yang macam cikgu katakan tadi, sudah semestinya untuk mencegah penyakit, cikgu. Mencegah penyakit. Mari kita lihat jawapan Mira. Oh, betul. Memang Mira faham apa yang cikgu terangkan. Kita teruskan soalan yang kedua. Tapi Mira, sebelum tu cikgu nak terangkan, produk kesihatan ni sebenarnya bukan untuk mengurangkan kos produk. Dan dia juga bukan untuk memberikan bahan aktif tu, minta maaf, bahan aktif tu kita masukkan bukan untuk nak bagi produk tu tahan lebih lama. Bukan. Kemudian kita campur dengan bahan aktif lain, tak boleh. Okey, tetapi sebenarnya bahan aktif ini membantu memberi kesan kepada terhadap pencegahan penyakit. Seterusnya. Okey, seterusnya rajah menunjukkan satu produk yang terdapat di pasaran. Sekiranya pengeluar menggunakan dua atau lebih bahan aktif dalam produk tersebut, apa kesan kepada pengguna? Wish, bahaya ni. Tadi kan cikgu dah pesankan, dua atau lebih bahan aktif tak boleh boleh bersama, tak boleh. Tak boleh. Jadi mesti tak boleh sebab dia berisiko mendatangkan kemudaratan ataupun penyakit kepada tubuh badan. Jawapannya D, cikgu. Murid-murid di luar sana, anda rasa jawapannya apa? D juga sama dengan Mira? Sama. Okey, kita tengok jawapan dia. Baik. Tanya betul Mira lah, memang bijak. Betul. Maksudnya Mira faham dengan apa yang cikgu terangkan mengenai produk kesihatan dan juga bahan aktif. Baiklah, cikgu. Kalau macam tu, cikgu, saya nak berhenti berehat, Sat. Allah, saya pun dah cakap utama macam cikgu dah. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali kita dalam menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran sains dengan tajuknya Produk Kesihatan. Jadi kawan-kawan yang mengambil produk kesihatan, kita kena cakna kepada produk kita. Tapi macam mana cara nak cakna kepada produk yang kita ambil? Jom kita tanya cikgu. Silakan cikgu. Okey, baik Mira. Kita teruskan. Bagaimana kita nak cakna produk kesihatan anda di rumah, okey? Anda. Ya, semualah kita kena cakna. Lepas ni kita semua kena cakna betul-betul. Okey, seterusnya. Ada keratan daripada sumber di bawah, keratan akhbar mengatakan bahawa produk makanan tak boleh tuntut kesihatan. Maksud dia macam mana? Sekarang ni cikgu nak minta Mira dan murid-murid di luar sana supaya kita kena beritahu, nak maklum bahawa kadang-kadang dalam produk kesihatan yang jual macam jus, banyak jus kan sekarang ni kan, dia tidak boleh buat tuntutan kesihatan tau. Sebab itu kita katakan makanan, minuman. Sebab tu dia tak ada hologram. Jadi menurut Akta 1983, makanan adalah sebarang bahan yang dikilangkan, dijual atau diberi gambaran untuk digunakan sebagai makanan atau minuman. Kita memang jelas itu makanan, itu adalah minuman. Betul. Apabila sesuatu produk dikelaskan sebagai makanan, maka ia tidak boleh membuat sebarang tuntutan akuan perubatan, termasuklah pencegahan. Minum ni boleh mencegah penyakit ni. Minum ni boleh mencegah penyakit ni. Tak boleh. Rawatan atau penyembuhan satu penyakit atau keadaan fisiologi yang lain. Jadi ini contohnya Mira. Kalau kita lihat dekat sini. Contoh ni, kita satu produk ni, dia kata dia nak buat tuntutan perubatan. Okey, dia nak kata produk ni boleh merawat kencing manis, darah tinggi, kanser. Semua dia boleh rawat. Semua dia boleh rawat produk ni. Siapa nampak produk macam ni dekat pasaran, dia boleh membuat aduan. Sebab pastikan dia kena dapat lulusan daripada diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tu dia kat situ tulis 20 dalam apa tu? Dalam satu. Dia Mira 20 dalam satu. Takut cikgu. Maksudnya dia boleh merawat 20 sakit dalam satu botol. Hebat produk ni. Produk ni rahsialah. Okey, seterusnya. Larangan akuan kesihatan pada label dan pengiklanan produk makanan. Nampak kat situ dalam kita punya poster KKM pun dia kata, awas produk makanan dan minuman dengan akuan kesihatan. Kita kena hati-hati. Dia kata kat sini, penyakit seperti penyakit jus kesihatan terbaik, boleh menyembuhkan sakit buah pinggang, kencing manis, menghilangkan nyanyuk. Menghilangkan nyanyuk. Dahsyat produk ni. Okay. Dan sebagainya adalah dilarang dalam iklan atau label makanan. Tapi perasan tak sekarang ni? Banyak iklan-iklan. Betul. Kadang-kadang kita pun macam, alamak nak cubalah. Betul. Nak cubalah. Tetapi kita tak cakna kepada produk kesihatan yang kita makan. Okay. Terdapat banyak produk bukan ubat dalam pasaran yang membuat tuntutan kesihatan. Dah sakit-sakit, kita dah makan dah sakit-sakit. Saya nak buat tuntutan kesihatan ni. Saya marah ni. Sebenarnya kan, kita takkan menang. Tak boleh buat tuntutan kesihatan pun sebenarnya. Ini termasuklah mencegah penyakit atau merawat penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi. Kalau kita lagi teruk, kita tak boleh dah buat tuntutan sebenarnya. Okey? Tak boleh. Sebab produk tu memang tidak ada dalam dia punya, orang kata, produk yang boleh dibuat tuntutan kesihatan. Terdapat juga iklan bagi produk untuk tujuan dan pencegahan kanser, asma, angin pasang, lumpuh, ketagihan dada, penyakit mandu dan sebagainya, pengguguran janin dan peningkatan seksual manusia. Banyak sekarang ni dekat produk-produk dekat laman media sosial. Betul cikgu. Kita kena hati-hati. Nampak? Dilarang. Tanda pangkah. Dilarang. Di mana penyakit-penyakit yang dinyatakan ini adalah antara 20 penyakit yang dilarang. Yang tadi, yang penyakit cikgu sebut tadi adalah di antara 20 penyakit yang dilarang diiklankan. Yang tadi tu. Betul. Sekiranya anda menjumpai iklan ini dalam internet, iklan dan berkenaan dengan iklan ini yang tidak mendapat kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat Kementerian Kesihatan Malaysia, kita kena buat apa? Kita kena buat laporan. Tapi yang pertama sekali, sebelum buat laporan, kita lah kena bijak. Betul. Jangan belilah. Betul tak? Jangan belilah. Kena jadi pengguna yang bijak lah cikgu. Betul. Macam tadilah seorang pengguna tu, dia beli semua dia nak beli. Betul-betul. Okey, seterusnya. Boleh, Amira? Okey. Contoh produk kesihatan bentuk pil, serbuk. Yang tadi cikgu tunjuk tadi, ada bahan aktif. Jadi Mira, ini cikgu. Ini tadi apa? Pil, serbuk dan juga lotion. Jadi Mira, cikgu nak tunjuk apa contoh-contoh bahan
aktif yang ada dalam pasaran. Cikgu dah bawakan 3 contoh bahan aktif yang sebenarnya ada dalam produk yang kita makan sebenarnya. Okey, cikgu. Produk kesihatan. Jom Mira kita tengok yang pertama. Cuba Baik, Mira cikgu. tunjukkan yang pertama. Kita Saya ada ke apa, depan, Mira? cikgu. Boleh lah Mira. Saya minta izin ke depan. Okey, kita tengok bahan aktif yang pertama di sini, cikgu. Iaitu paracetamol. Paracetamol ni sebenarnya kita ada dalam beberapa jenis produk kesihatan, di dalamnya mengandungi paracetamol. Jadi apa yang berlaku sekiranya kesan yang baiklah kepada kita sekiranya kita menggunakan paracetamol. Mira boleh tunjuk? Kesan yang baiknya melegakan sakit kepala dan badan dan tidak memberikan kesan sampingan. Itu di antaranya lah. Kita ada banyak lagi tapi di antaranya yang itu. Tetapi ada tak kalau kita ambil dos yang berlebihan, apa yang kesan yang terhadap kepada manusia? Ada, cikgu. Kalau ambil dos berlebihan akan menyebabkan penyakit hati dan juga boleh menyebabkan ketagihan. Yang tu kita tak mahu ketagihan tu. Okey, lagi. Betul. Ini untuk paracetamol, cikgu. Ada lagi kot yang bawah? Ada tak lagi yang bawah? Yang bawah ada tadi ketagihan dan juga penyakit hati, cikgu. Penyakit hati. Jadi hati kita tu banyak jenis penyakit. Okey, mungkin dekat hati itu akan tidak apa orang kata luka, sakit. Dan penyakit hati ni banyak seperti sirosis hati dan macam-macam jenis penyakit yang terdapat di kawasan hati kita lah. Jadi paracetamol adalah salah satu punca kepada penyakit hati. Bukan sakit hati ya? Bukan sakit hati yang macam geram. Bukan sakit hati. Bukan yang sakit hati dah. Alamak, terlebih paracetamol ke? Bukan dia. Okey, yang kedua. Yang kedua, bahan aktif yang kedua, vitamin C. Yang bagus ni, cikgu. Vitamin C ni bagus dia. Bantu sistem imunisasi tubuh badan kita. Lepas tu kaya dengan sumber antioksidan dan juga mencantikkan kulit. Ya, betul. Betul. Kalau orang yang ambil vitamin C ni memang nampak lain. Lepas tu kan dia susah nak kena penyakit. Betul tak, ingat tak masa yang ketika zaman COVID itu? Memang sebenarnya kita ke KM pun menggalakkan rakyat Malaysia mengambil vitamin C. Sebab dia adalah antioksidan juga. Betul. Okay. Tapi kan pula cikgu, kalau ambil secara berlebihan ataupun orang panggil overdose lah. Bahasa Inggerisnya boleh menyebabkan loya, cirit-birit, kekejangan perut. Itu yang jangka masa pendek. Jangka masa panjang pula cikgu, boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Itu kita takut. Kerosakan buah pinggang. Sebab dia jangan melebihi berapa tu, Mira? Jangan melebihi 200 mg. Miligram. Okey, 2000 ke 200, Mira? 2000 cikgu, maafkan saya. 2000 mg. Jangan lebih. Kalau 1000 pun dah cukup. Betul. Untuk sehari. Okey? Seterusnya. Okey, ini untuk vitamin C. Seterusnya, asid folik. Ya, kita selalu dengar kan asid folik? Selalu dengar asid folik ni. Okey, asid folik ni bagus dia, cikgu. Dia boleh membantu meningkatkan penghasilan sel darah merah dan juga boleh meningkatkan selera makan, mencegah anemia. Tapi kalau ambil dos berlebihan pula, boleh sakit perut, cirit-birit, loya, habis badan naik ruam, cikgu. Dan ini yang paling takut, cikgu. Ya. Boleh jadi sawan. Yang tu yang kita takut. Tapi selalunya kan Mira, tapi mungkin Mira tak ada pengalaman lah. Sebab Mira murid lagi. Selalunya ibu yang mengandung memang digalakkan untuk mengambil asid folik. Sebab dia tahu untuk pertumbuhan janin, kemudian menambahkan darah dia yang lebih. Kadang-kadang guru pula. Ibu yang mengandung ni kadang-kadang kurang darah. Ambillah asid folik. Jadi asid folik, vitamin C, paracetamol adalah contoh-contoh bahan aktif yang terdapat dalam produk kesihatan. Tapi sebenarnya Mira, bukan 3 je tau. Ya Allah, banyak Mira, banyak. Okey, jadi jom cikgu tunjuk bagaimana kita nak tahu, kita nak semak bahan aktif yang kita setiap hari yang kita makan produk kesihatan tu, ada berapa bahan aktif dalam tu. Okey, jom cikgu. Jom semak. Okey. Baik. Jadi, cara nak mengenal pasti bahan aktif dalam produk kesihatan, yang pertama tadi, semak bahan aktif dalam produk kesihatan anda. Jadi, first kali, memang kita kena ambil produk yang ada tulis semua perkataan tadi, yang bahan-bahan aktif yang ada. Contohnya, kita nampak tadi ada dekat botol kita ada tulis vitamin C. Saya nak semak. Vitamin C ni adakah ada dalam saya punya produk saya? Kita boleh semak. Sama ada betul atau tidak. Yang kedua, kita lihat di sini. Mungkin murid-murid Tamira tak pernah melayari laman sesawang ini. Ini adalah laman sesawang daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Minta maaf. Okey, laman sesawang npra.gov.my di mana sistem pendaftaran produk dan perlesenan. Kita klik pada laman sesawang ini, di mana di sini kita akan nampak di sini Mira.
produk kategori yang pertama sekali adalah pharmaceutical yang berunsur ubat-ubatan lah. Kemudian product name. Kita nak cari. Kita kalau ada botol, ada kotak, kita boleh masukkan produk tu nama apa. Okey? Boleh. Kemudian seterusnya, bukan sekadar produk name, nama produk. Tetapi kat sini apa Mira? Kalau tengok kat sini, ni apa ni Mira? Nombor pendaftaran cikgu. Yes. Katalah kita type tak keluar produk tu. Type nombor pendaftaran dia. Kalau tak ada nombor pendaftaran, holder name, manufacturer, cikgu pun tak nampak Mira. Bacakan Mira. Manufacturer name cikgu. Yes, importer dan active ingredient. Apa itu dalam bahasa Melayu active ingredient? Bahan aktif. Ya, jadi kalau produk yang Mira beli ada dia punya nombor pendaftaran, kita boleh masukkan di sini. Di mana selalunya produk itu mesti bermula dengan M. AL, okey? Kemudian tengah-tengah ni mesti ada 8 digit. Baik. Okey, itu adalah tips. Dan di sini di belakang ini akan ada sama ada huruf A, sama ada huruf X, sama ada huruf T, sama ada huruf N. Apa dia ni Jin? A, X, T, N. Itu ada dia punya kod-kod. Sama ada adakah dia suplemen, adakah dia ubat terkawal dan sebagainya. Okey, seterusnya. Selepas tu Mira, kita akan tengok, saya nak tengoklah vitamin D. Ada tak dalam produk saya? Kita klik vitamin D. Kita nampak di situ? Ada. Okey? Kemudian, satu lagi Mira, kalau produk Mira ada kod nombor pendaftaran, masukkan kod pendaftaran itu, dia akan keluar. Tengok di sini. Kita akan klik. Maksudnya produk Mira yang Mira beli tu ada semua bahan aktif ini. Ada 4. Nak sebut pun susah. Betul. Katamus dan sebagainya. Ini semua bahan aktif. So, sekarang ni macam mana Mira nak tahu apa kesan bahan aktif ni kepada kita kalau kita makan? Okey, jadi Mira kita boleh boldkan perkataan itu dan kita pergi dekat search engine Google, kita type saja effects of yang bahan aktif tadi. So kita akan dapat di sini apa dia info tentang kesan bahan aktif tersebut. Jadi cikgu dah bantu Mira kepada cara untuk membuat kajian. Jadi, cikgu, dalam buku teks KSSM tingkatan 4 pun memang ada satu aktiviti di mana kita kena bina poster. Tapi tajuk ni cikgu yang reka untuk Mira lah. Di mana dalam itu diminta mencari maklumat satu produk dan kemudian kita cari apa bahan aktif yang ada dan cari buat kajian apa kesan kepada kita. Boleh cikgu? Jadi saya kena buatlah aktiviti ni kan cikgu? Ya, Mira. Cikgu dah bantu Mira dan Mira diminta untuk membuat poster hasil daripada kajian yang Mira telah buat. Boleh Mira, teruskan. Jadi saya akan ke depan cikgu untuk saya buat poster bersama-sama. Setelah saya faham cikgu apa yang cikgu terangkan tadi. Cuba Mira tunjuk apa dia buat produk Mira. Produk saya cikgu. Betul. Produk saya produk multivitamin jenama X. Tu yang hitam. Maafkan saya. Ini dia. Yang tak boleh sebut. Ini dia produk saya kawan-kawan. Kita nak tengok ada apa bahan aktif dalam produk ni. Boleh cikgu? Boleh. Okey, jadi yang pertama dengan menggunakan apa yang cikgu dah terangkan tadi, saya buat poster saya lah ni kan cikgu. Betul. Mira pun dah cari melalui laman sesawang tadi. Betul. So kita dapat maklumat-maklumat yang Mira boleh dapat daripada laman sesawang dan juga Google di mana kita boleh mencari kesan bahan aktif tersebut. Kadang-kadang kita nak sebut bahan aktif itu pun susah sebenarnya. Okey. Jadi Mira punya tajuk poster kita adalah Cana Produk Kesihatan Anda. Nanti kan Mira, poster-poster ni kita boleh tampal di sekolah-sekolah. Supaya murid-murid di sekolah mendapat kesedaran. Bukan sekadar murid, guru-guru dan juga masyarakat. Betul. Tentang bahaya sebenarnya kita kena cakna lah. Kena ambil tahu pasal produk kesihatan kita yang kita amalkan hari-hari. Saya yang pertama saya nak kat sini boleh cikgu? Boleh. Bahan aktif. Jadi apa bahan aktif yang Mira telah jumpa dalam ada satu ke dua bahan aktif? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga cikgu. Cuba tunjuk dengan murid-murid. Bila saya dah cari di carian Google cikgu, apa bahan aktif yang ada dalam multivitamin jenama X ni? Ada ni lah cikgu, banyak. Bukan satu tu Mira. Ada banyak cikgu. Tapi yang saya boleh kecam dekat sini antaranya biotin, lepas tu vitamin C. Okey. Jadi Mira pun buat
pencarian di laman di Google Engine lah. Kemudian di situ kita dapati kesan-kesan biotin. Jadi Mira sambil-sambil tampal tu bolehlah nanti Mira baca. Boleh. Jadi saya dapatlah tahu ini rupanya kesan biotin ni cikgu. Kebaikan lah kan. Kebaikan dia biotin. Sebab tu dia masukkan dalam produk yang Mira beli tu. Untuk kesihatan kulit yang baik, kuku dan rambut yang kuat. Dan ini pula ialah kesan vitamin C cikgu. Vitamin C. Untuk melindungi sel kulit daripada radikal-radikal bebas. Ya, betul. Okey. Radikal bebas ni duk tunggu je nak serang manusia. Tapi sekiranya kita mengamalkan multivitamin, dia akan membantu sebenarnya untuk menghalang radikal bebas masuk ke dalam badan kita sebenarnya. Betul. Baiklah cikgu, selesai aktiviti saya iaitu aktiviti membina poster cakna produk kesihatan anda. Murid-murid dekat rumah pun boleh bina poster bersama-sama juga. Jadi saya punya ni macam mana cikgu? Cemerlang? Cantik. Cantik cikgu. Orang kata kita bagi markah 5/5 dan memang menarik, jelas, gambar pun jelas. Baiklah cikgu, sebabkan dah dapat markah penuh, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah kawan-kawan, kita dah tahu apa yang dimasukkan dengan produk kesihatan, apa kelebihan dan juga kekurangan kalau kita ambil secara berlebihan, dan kita pun dah tahu macam mana nak semak bahan aktif yang ada dalam setengah produk kesihatan. Dan untuk segmen ini, kita nak tanya cikgu pula apa sebenarnya kebaikan ataupun keburukan dan juga wajar ke kita ambil produk kesihatan ni sebenarnya? Silakan cikgu. Okey Mira, kita teruskan lagi Mira. Tajuk pun hebat hari ini, betul? Kebaikan, keburukan dan faktor kewajaran penggunaan. Baik, sudah pasti ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan, macam mana kenapa kita kena ambil produk kesihatan, betul? Betul. Okey, jadi di antara kebaikan mengambil produk kesihatan, yang pertama, suplemen tambahan kepada tubuh badan kita. Kadang-kadang kita ni jarang nak makan buah-buahan sebab kita tahu kalau vitamin C banyak dalam buah apa? Vitamin C dalam buah orange. Betul. Buah-buah citrus seperti orange, kiwi, kaya dengan vitamin C. Tetapi kita kurang dengan buah-buah ni. Jadi kita pun ambil suplemen tambahan kepada tubuh badan untuk menggantikan yang kurang tadi. Kemudian, kebaikan mengambil produk kesihatan membantu orang yang memerlukan khasiat tambahan. Setengah orang dia perlukan lebih daripada orang yang biasa. Kadang-kadang orang yang sakit, dia perlukan suplemen tambahan untuk menyembuhkan, untuk mencegah penyakit tersebut. Seterusnya, kebaikan produk kesihatan dapat membina ketahanan badan. Sebab tu cikgu kata tadi, kadang-kadang dalam kelas, kenapa kawan tu jarang sakit? Kenapa kita selalu sakit? Sebab mungkin ibu apanya ada memberi anak-anak mereka produk kesihatan tambahan yang diiktiraf dan tidak diambil secara berlebihan. Baik, cikgu. Mira sebelum datang sini, Mira ada ambil tak apa-apa produk kesihatan? Supaya Mira rasa macam bertenaga kadang-kadang. Ada, cikgu. Sebab saya bekerja. Jadi bila bekerja, kita kena ada produk tambahan juga. Ya, betul. Sama macam cikgu. Kadang-kadang orang tanya, Cikgu Nurul, banyaknya tenaga. Saat pergi Kedah, saat pergi Kuala Lumpur. Mestilah cikgu pun ambil juga. Betul. Okay? Bukannya sebab cikgu datang KL, cikgu kena telan banyak dos. Oh, tak boleh. Sebab kita tak boleh ambil secara berlebihan. Kebaikan lagi produk kesihatan. Menjadikan paras rupa lebih cantik dan menarik dari segi fizikal seperti Mira dan murid-murid. Cikgu, seperti semua. Ya, semualah. Betul, itu memang sangat realiti yang berlaku sekarang ni. Banyak orang ambil sebab nak cantik. Kadang-kadang bukan nak cantik sangat, tetapi kadang-kadang nak menyembuhkan apa-apa yang patut kan. Kecacatan, apa kata, celah-celah sikit kan. Kemudian ada juga keburukan, tetapi selalunya keburukan ini adalah sekiranya kita ambil secara berlebihan, lepas tu tidak konsisten, timing tak betul, okey? Ambil sukati dia saja main ambil produk kesihatan tu. Jadi antara keburukannya adalah kadang-kadang bahan-bahan yang tidak diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ada dalam produk
kesihatan. Yang tadi sebab tu cikgu ajar Mira tadi. Dan murid-murid di luar sana kena layari laman web Sesawang MPRA tadi. Betul. Sebab bahagian itu, laman web tersebut akan membantu kita untuk semak semua produk kesihatan. Jadi balik ni Mira, dah boleh ambil botol Mira punya kesihatan tu. Boleh dah buat kajian. Buat carian kat situ. Lepas tu tengok pula. Lepas tu bahan aktif dia ada berapa? Allah, kalau ada 20 tu sangat-sangat bahayalah sebenarnya. Sebab apa tadi? Kalau bahan aktif yang lebih sebenarnya dia menyebabkan bahan-bahan aktif ini akan bertindak balas antara satu sama lain dan memberi kemudaratan kepada kita. Betul. Seterusnya, ada tak lagi keburukan? Ada cikgu. Ada ya? Apa lagi? Terdapat, yang inilah yang kita tak suka ni. Terdapat produk kesihatan yang palsu. Geram betul lah yang ni. Sebab bila palsu, kadang-kadang kita beli, Allah, harga dia mahal tu, bukannya murah. Tetapi dia telah menyebabkan kita, itulah keburukannya. Keburukannya sebab banyak produk yang palsu. Betul. Sebab tu macam cikgu katakan tadi, antara produk tu nak tahu tulen ataupun palsu dengan adanya hologram. Ya, kan, betul. Dan juga pastikan ada nombor pendaftaran. Tapi kadang-kadang nombor pendaftaran orang boleh tiru. Tapi hologram tu orang susah nak tiru lah. Betul cikgu. Okey, seterusnya. Keburukan mengambil produk kesihatan. Sesetengah produk memberikan jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Mira ingat tak tadi? Kalau Mira ingatlah, apa contoh tadi produk bahan aktif yang tadi jangka masa pendek dengan panjang? Ada 3 tadi. Saya ingat cikgu. Okey. Ya, paracetamol. Betul Mira, memang bijak Mira dia. Dia memang menghayati apa yang cikgu ajar hari ini. Paracetamol cikgu. Tapi cikgu tak mau tanyalah apa kesan dia, tapi ada produk yang jangka masa pendek, dia akan terus nampak kesan dia agak kesan yang negatif. Tetapi ada juga produk yang jangka masa panjang baru nampak kesan negatif dia. Okey? Betul. Seterusnya, keburukan ni. Apa lagi keburukan yang ada sekiranya mengambil produk kesihatan yang berlebihan? Cikgu. Produk kesihatan yang berkualiti dijual dengan harga yang mahal, Mira. Mira akui tak benda ni mahal? Betul cikgu. Sebab dia berkualiti, harganya mahal lah. Tapi bukan dalam kata keburukan. Bukan macam ni. Maksudnya kita ni kadang-kadang tak mampu untuk membeli produk tersebut. Kadang-kadang setengah-setengah ada peniaga juga. Dia memang mengenakan harga yang tinggi. Sebab dia tahu bila harga tinggi, kita beranggapan produk itu sangat berkualiti. Bagus. Sebenarnya kadang-kadang dia pun tak sepatutnya lah bagi harga-harga yang tak logik kadang-kadang. Betul. Betul. Saya setuju. Seterusnya. Ada lagi keburukan. Produk kesihatan murah pula. Loh, murah pun salah Mira. Mahal salah, murah salah. Kualitinya. Betul. Ada juga produk yang murah. Tapi sebenarnya kan Mira, cikgu sendiri bukan kadang-kadang produk ni macam RM5. Alamak, produk ni bukan minta maaf peniaga. Bukan. Cikgu, kalau produk tu ada hologram, produk tu ada apa tadi? Nombor pendaftaran, tak mengapa. Tak ada masalah. Tetapi sekiranya tak ada hologram, lepas tu tak ada nombor pendaftaran, lepas tu dahlah murah. Risiko lah untuk kita sebenarnya nak ambil produk tersebut. Okay? Betul cikgu. Kerana kesihatan itu tiada nilai harganya cikgu. Ya, bila dah sakit Mira, lagi duit keluar banyak. Lagi duit keluar banyak sebenarnya. Okay. Jadi persoalan dia, permintaan produk kesihatan semakin tinggi. Mengapa ini berlaku? Mengapa ini berlaku sekarang ni? Kenapa sekarang semua orang nak produk kesihatan? Okey, jadi mengapa hal ini berlaku? Yang tadilah, yang kebaikan-kebaikan tadi. Kita nak untuk nak mencegah penyakit dan untuk orang-orang yang sakit sampai mentambahan. Macam kita yang bekerja ni kan. Betul. Untuk tenaga dan sebagainya. Jadi, yang pertama. Baca Mira, boleh baca yang pertama? Boleh. Saya bacakan ya. Kadang-kala produk kesihatan seperti suplemen diambil untuk memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan kita. Betul. Cikgu setuju. Yang kedua, saya cikgu. Saya cikgu pula. Okey, silakan cikgu. Produk kesihatan yang baik pula dapat menjamin tumbesaran yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit. Yang ketiga, Mira. Yang ketiga, gaya hidup masyarakat kini yang sibuk bekerja dan tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang boleh menyebabkan produk kesihatan menjadi keperluan demi menjamin kesihatan. Ya, macam cikgu. Itu cikgu akui. Cikgu kadang-kadang kita tak sempat nak makan makanan seimbang. Betul. Terpaksa memang kita kena ada satu produk kesihatan yang tambahan lah untuk kita sebenarnya. Baiklah cikgu. Okey Mira, soalan dia sekarang. Wajarkah
pengambilan produk kesihatan dalam tubuh badan kita. Pendapat Mira. Pada pendapat saya, cikgu, wajar ataupun tidak produk kesihatan ini diambil, pada pendapat peribadi saya, wajar. Tetapi perlu diambil dalam kuantiti yang telah ditetapkan dan tidak secara berlebihan. Jadi, yang itulah Mira rasa wajar. Wajar. Okey, betul Mira. Sebab apa? Suplemen tadi akan membantu memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan kita. Itu adalah kita orang kata apa? Sebab kenapa kita kena ambil. Yang pertama, sebab ia membantu memulihkan dan mengekalkan kesihatan kita. Ini adalah poin yang penting lah. Okay, yang kedua, seterusnya. Yang kedua, apa dia Mira? yang kedua boleh menjamin tumbuh sarang yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit. Ya, tadi ada 3 cikgu ajar tadi. Ini untuk menjamin tumbuh sarang yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit. Kotlah Mira ingat lagi jawapan yang ketiga. Jawapan yang ketiga, mestilah saya ingat cikgu. Jawapan yang ketiga tentang gaya hidup masyarakat. Ya, seperti cikgu, seperti Mira dan murid pun sebenarnya sibuk. Betul. Murid sibuk belajar, cikgu sibuk bekerja. Jadi yang ketiga adalah kewajaran kita kena ambil kerana keperluan demi menjamin kesihatan bagi masyarakat yang kuat bekerja. Baiklah cikgu. Jadi macam mana cikgu jawapan saya cikgu? Betul? Jawapan tepat sekali. Kalau berperiksa ni dalam pentaksiran ni, cikgu rasa Mira mendapat tahap yang cemerlang. Nanti kita tunjuk Mira punya potensi tahap penguasaan Mira. Baik cikgu, sebabkan saya cemerlang, saya nak minta izin kita berhenti berehat boleh cikgu? Boleh Mira. Lagi sekali. Okey kawan-kawan, jangan ke mana-mana, kembali semula selepas ini hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bila kita cakap tentang produk kesihatan ataupun menyentuh tentang kesihatan sendiri, mesti kita tak lari daripada berfikir tentang farmasi, klinik, hospital dan sebagainya. Dan untuk segmen kali ini, nak tanya cikgu pula apa sebenarnya yang dimasukkan ahli farmasi atau kerjaya dalam bidang farmasi ini bagaimana? Jom tanya cikgu. Silakan cikgu. Okey, sebelum tu cikgu nak puji segak Mira pakai baju lab coat macam ahli farmasi dah tu. Iyalah cikgu. Ambil aura. Cikgu pun ambil aura. Walaupun cikgu adalah seorang guru, tetapi kita nak rasa juga aura menjadi ahli farmasi. Okey, bila kita belajar tajuk ni, kita rasa macam kita ni pakar perubatan. Bukan pakar tentang ubat, bukan perubatan, ubat-ubat. Barulah kita tahu pasal bahan aktif, produk kesihatan. Kalau tak sebelum ni kita tak cakna pun tentang produk kesihatan yang kita amalkan. Ya, betul. So, seterusnya Mira. Kerjaya nampak dia post pun macam tu. Kita kena post sikit dah Mira. Kita kena post macam ni lah cikgu Okey. Okey. Nampak macam orang tu. Cuma tak ada tu je. Tak ada jambang. Tak ada jambang je. Kerjaya dalam bidang farmasi. Pernah tak Mira bercerita dululah? Saya bercita-cita bukan farmasi cikgu, tapi lebih kurang juga doktor. Doktor tu lagi tinggi lah. Tapi takut. Tapi takut darah. Sebab bidang kerjaya farmasi ni dia lebih kepada ubat-ubatan. Dia pakar. Dia memang kena ada konsep penghafalan tentang ubat. Memang dia perlukan orang kata kemahiran menghafal dengan tinggi. Kan banyak jenis ubat kan. Okey. Baik. Ahli farmasi. Apa yang anda tahu tentang ahli farmasi ataupun farmasis? Okay? Ahli farmasi adalah pakar-pakar perubatan dan memainkan peranan yang penting dalam membantu orang mendapatkan hasil yang terbaik daripada ubatan-ubatan mereka. Itu dalam mengenai ahli farmasi. Seterusnya, apa yang anda tahu tentang ahli farmasi? Di mana ahli farmasi adalah selain daripada mengedar, bukan sekadar mengedar ubat saja, ahli farmasi menyediakan pendidikan, penjagaan kesihatan profesional pesakit mengenai penggunaan ubat-ubatan. Bukan sekadar pergi dekat dalam farmasi kita masuk, duduk yang tu, kita kena bagi ubat ke orang. Itu je kerja kita. Bukan. Sebenarnya ada lagi. Okay? Seterusnya, ahli farmasi juga dianggap sebagai pakar ubat. Baiklah. Dia adalah pakar ubat, terutama berkaitan dengan menguruskan penyakit melalui ubat dan
pengedaran. Jadi sebenarnya kan bidang kerjaya farmasi ni luas. Ada lagi Mira. Sebentar lagi Mira akan kata, oh besar rupanya bidang farmasi ni. Baik cikgu. Jadi Mira, sebenarnya dalam laman sesawang kerajaan kita pun sebenarnya adalah laman sesawang di mana laman sesawang di sini iaitu pharmacy.gov.my. Di sini kita boleh semak di situ di mana sekiranya murid-murid di luar sana berminat nak masuk ke bidang farmasi, dekat dalam laman sesawang ini ada di sini dituliskan senarai universiti tempatan yang dibenarkan menawarkan kursus farmasi. Ya. Okay. So kita klik saja. Okey, kat atas ni kita ada apa? Senarai ijazah farmasi yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Ada banyak lagi maklumat di sini tentang pendidikan. Semuanya berkaitan dengan farmasi lah. Iyalah, sebab Mira nak jadi ahli farmasi mesti dah kena belajar dulu kan. Betul. Jadi kita dah kena tahu tempat-tempat yang diiktiraf lah. Okey, ini adalah laman sesawang ni sangat bagus untuk bidang farmasi. Untuk tadi kan Mira nak cari ubat-ubat pun di situ. Oh, yang tadi bukan, itu tadi adalah MPRA. Okey, seterusnya Mira, apa lagi di sini? Seterusnya cikgu ada video kan cikgu? Ada satu video. Sebelum cikgu terlupa, cikgu ada satu video di mana seorang pelajar siswaza yang sedang menuntut di tahun akhir bidang farmasi. Jom kita lihat video pelajar tersebut. Jom. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada adik-adik. Nama saya Nur Mahira binti Muhammad Muhayuddin. Saya merupakan pelajar dalam bidang farmasi. Adik-adik mesti nak tahu dengan lebih mendalam kan tentang bidang farmasi ini? Okey, bidang farmasi ini lebih menumpukan kepada penyediaan dan juga pembajuan ubat-ubatan kepada pesakit. Kalau adik-adik nak tahu, bidang farmasi ini tidak susah. Ianya hanya menumpukan kepada penghafalan, pemahaman dan juga pengiraan ubat-ubatan yang dipreskrip oleh doktor. Ahli farmasi ini sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan yang baharu dari masa ke masa seiring dengan penemuan ubat-ubatan yang baharu. Akhir kata daripada saya, buat yang terbaik untuk SPM yang akan datang ini. Belajarlah bersungguh-sungguh bagi mencapai cita-cita dan juga mengejar impian adik-adik. Seperti kata-kata tokoh Islam iaitu Umar Al-Khattab, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Sekian, terima kasih. Wah, saya suka kata-kata cikgu. Kata-kata Nur Mahira, betul cikgu bukan kita yang datang pada ilmu yang datang pada kita, kita yang kena datang dan mencari ilmu. Betul. Dan yang seronok jadi dia bagi tips sebenarnya tak susah sebenarnya dalam bidang ni. Dan sebenarnya bidang ini lebih menyedarkan kita kepada kepentingan kesihatan sebenarnya. Betul cikgu. Seterusnya, apakah laluan kerjaya untuk seorang ahli farmasi? Ahli farmasi sebenarnya tidak bermakna apa Mira di sini? Tidak bermakna duduk sahaja di dalam kedai-kedai farmasi. Ya, tetapi sebagai membantu peribadi ke apa kan? Bukan, tetapi anda boleh mendapat laluan kerjaya dalam bidang ahli farmasi klinikal. Oh, cikgu pun baru tahu ada ahli farmasi klinikal. Apa lagi ada Mira? Ahli farmasi komuniti, ahli farmasi perindustrian ataupun pharmaceutical dan juga ahli farmasi nuklear. Ya, cikgu pun bila kita buat kajian, rupa-rupanya bidang laluan kerjaya farmasi ni, kita boleh pilih kita jadi ahli farmasi yang mana? Komuniti, perindustrian, pharmaceutical ataupun nuklear dan juga klinikal. Jadi cikgu terangkan sikitlah sebab cikgu pun bukan pakar ahli farmasi, nak terang lebih-lebih Mira daripada web laman sesawang yang cikgu buat kajian di mana dia mengatakan bahawa kalau ahli farmasi klinikal ni dia bertanggungjawab memastikan rawatan pesakit dekat ward pada tahap optimum. Yang datang kadang-kadang ikut doktor kan. Itu adalah ahli farmasi klinikal. Okey, memastikan keadaan pesakit stabil dan memberikan kaunseling. Kadang-kadang kalau kita masuk hospital, dia bagi kaunseling, kadang-kadang perasan tak? Dia datang kat seorang-seorang. Itu adalah ahli farmasi. Ahli farmasi klinikal yang memastikan penggunaan ubat yang betul dan berkesan. Baik. Seterusnya, ahli farmasi yang seterusnya. Community. Macam mana pula Mira? Mira bantu cikgu Mira. Kalau community ni macam mana Mira? Okey, kalau community pula menyediakan perkhidmatan kaunseling, membekal ubat-ubatan di premis dan juga mengikut keperluan kesihatan orang awam dalam suatu kawasan. Selain daripada itu cikgu, menjual ubat-ubatan tanpa
preskripsi. Maksudnya preskripsi tu maksudnya dia boleh jual ubat tanpa ada macam saranan daripada doktor. Sejak ahli farmasi ni dia boleh keluarkan ubat tersebut. Baik, cikgu. Dan yang terakhir, menjual ubat-ubatan tradisional dan alternatif, bahan-bahan kosmetik, bahan-bahan penjagaan bayi dan peralatan perubatan. Ya, betul. Contohnya kerusi roda, termometer. Itu adalah farmasi, ahli farmasi komuniti. Baik, cikgu. Baru cikgu tahu. Bagaimana pula dengan nuklear? Kalau nuklear ni mesti ada kaitan dengan apa? Kalau nuklear ni cikgu, dia tentang memberikan khidmat dalam penyediaan sediaan radiofarmaceutical bagi fasiliti yang memerlukan. Ya, betul. Kadang-kadang ada hospital yang memerlukan kadang-kadang penggunaan sinaran-sinaran radioaktif. Jadi kita perlukan juga bantuan-bantuan ahli farmasi nuklear. Jadi cikgu tidak mahir dalam bahagian ini, jadi cikgu tak boleh terang apa sebenarnya prospek kerja farmasi nuklear. Baik, cikgu. Seterusnya cikgu. Right, seterusnya. Kita ada peranan ahli farmasi yang bekerja dekat industri farmaceutical. Farmaceutical ni lebih kepada pembuatan ubat. Di mana pendidikan dan pembangunan. Yang ni yang penting. Kemudian kita ada apa? Pengelilangan dan jaminan mutu. Kita ada pendaftaran ubat dan permohonan, kajian klinikal dan pengawasan ubat-ubat. Kemudian selepas pasaran, penjualan dan pemasaran, pengurusan dan pentadbiran. Jadi kalau kita ada di sini, yang paling banyak dia punya bidang dia adalah ahli farmasi, perindustrian dan juga pharmaceutical. Selalu kita mendengar perkataan ini kan? Pharmaceutical ataupun perindustrian. Baiklah, cikgu. Jadi Mira. Ya, cikgu. Siapakah saya? Dia tanya. Siapakah saya? Cuba menyediakan perkhidmatan kaunseling. Baik. Dan membekalkan ubat-ubatan yang dipremis oleh ahli farmasi yang berlesen ya, mengikut keperluan kesihatan orang awam dalam suatu kawasan. Tips dia kawasan. Kalau kawasan dan juga orang awam dalam satu kawasan, sudah semestinya saya ahli farmasi komuniti. Betul Mira, tepat sekali. Jadi hari ini kita sudah faham keseluruhan apa dalam bidang kerjaya. Baiklah cikgu, memandangkan kita dah teroka, dah belajar dari awal hingga ke penghujungnya, sedikit rumusan ringkas daripada cikgu. Okey, jadi murid-murid di luar sana, kita ingat kena cakna dengan produk kesihatan di mana kita kena betul-betul memahami apakah itu bahan aktif, apakah kesan bahan aktif pada kita. Kemudian jangan beli sewenang-wenangnya produk kesihatan yang ada tanpa melihat dia punya hologram ataupun nombor pendaftaran. Kemudian kita juga kena tahu bahan-bahan aktif ni sebenarnya membantu kita untuk dalam pencegahan penyakit dan juga sebagainya yang kita dah maklum tadi. Jadi seterusnya Mira. Ya cikgu, seterusnya bagaimana saya punya prestasi hari ini cikgu? Jadi, Mira di sini, kalau ikutkan di sini, Mira dah yang pertama, Mira dah dapat menerangkan maksud produk kesihatan aktif. Bagus. Mira dapat membina poster dengan baik tadi, cakna tadi. Mira dapat mewajarkan penggunaan produk kesihatan dan yang terakhir Mira dapat mewajarkan penggunaan. Jadi Mira, semua ni Mira telah berjaya dan cikgu akan letak di sini tahap pencapaian hari ini Mira adalah. Tunggu ya Mira, cikgu tulis. Berapa cikgu? Ya, so cikgu akan bagi tahu, Mira boleh bacakan apakah tahap pencapaian Mira. Wah, tahapnya cikgu sangat cemerlang. Ini pendapat ikhlas cikgu, Mira sangat cemerlang. Baiklah, dan sebelum cikgu keluar Mira, cikgu nak bagi exit tiket kepada Mira. Terima kasih. Supaya cikgu tahu bagaimana apakah yang Mira rasa untuk hari ini. Boleh Mira. cikgu. Dan cikgu, kalau murid-murid dekat rumah yang ingin mendapatkan sumber rujukan lagi, di mana mereka boleh layarinya cikgu? Okey, murid-murid di rumah boleh layari di Pelantar Delima KPM. Baiklah, Pelantar Delima KPM. Dan ini ialah exit tiket yang saya dah siapkan tadi, apa yang saya belajar pada hari ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada cikgu yang bersama dengan saya, iaitu Cikgu Nurul Hizan Zakaria kerana berkongsi ilmu. Terima kasih juga kepada Cikgu Nur Asmawati selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat. Kepada semua, belajarlah ilmu farmasi ini kerana ini juga merupakan ilmu fardu kifayah yang membantu semua masyarakat dan juga komuniti setempat. Saya Syamira Nazir, kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye!